Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man huwalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama-sama lagi dalam episod yang baru di Jendela Sedekah House. Dan hari ini anda bersama dengan saya Huda Nordin selaku hos anda pada hari ini. Rakan-rakan pendengar yang mengikuti siaran kita pada hari ini, jangan lupa kongsikan siaran kita secara langsung di Facebook agar manfaat ini dapat dirasai oleh rakan-rakan kita yang lain. Rakan-rakan pendengar kita pada hari ini kita bersiaran dengan satu topik yang saya kira sangat relevan dalam kondisi kita sekarang, iaitu kita akan berbicara di bawah topik dana anak yatim Sedekah House. Dan bersama-sama saya pada hari ini adalah panel yang saya kira paling sesuai untuk membicarakan topik dana anak yatim ini. Kita bawakan secara langsung bersama-sama kita pada hari ini dalam episod Jendela Sedekah House, Tuan Haji Muhammad Nazri Cik, merupakan Ketua Pegawai Rangkuman Keuangan Kumpulan Bank Islam. Apa khabar Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Dah sihat? Alhamdulillah sihat Ustaz. Lama tak bersua ni. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan bicarakan dana anak yatim Sedekah House. Jadi Ustaz, kalau nak kira Sedekah House ni sudah 4 tahun. Dan kalau kita nak tengok perjalanan Sedekah House ni, fokus ataupun inisiatif yang dilakukan sebelum ini berkisar di sekitar pendidikan, community empowerment dan sebagainya. Dan baru-baru ini sahaja dilancarkan dana anak yatim. Jadi kalau kita nak tengok, pada saya dana anak yatim ni kira very new lah. Sebab baru sahaja dilancarkan pada 27 Mei 2022. Kalau anak-anak tu macam baby lagi kan Ustaz? Jadi sangat baru. Jadi mungkin sebagai pengenalan buat rakan-rakan pendengar yang bersama kita pada hari ini, kita mohon Ustaz kongsikan apa dia aspirasi Bank Islam atau Sedekah House sendiri dalam membawakan dana anak yatim Sedekah House. Dipersilakan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya merakamkan kesyukuran kepada Allah Ta'ala kerana pada pagi Jumaat yang berbahagia ini dapat kita bersama-sama dalam satu lagi siri program Jendela Sedekah House. Soalan Huda tadi saya jawab beginilah. Bila Bank Islam melancarkan Sedekah House pada bulan Januari 2018, memang daripada awal lagi Bank Islam mengatakan bahawa Sedekah House ini ada 3 jenis dananya. Yang pertama adalah direct fund, dana langsung. Yang kedua general fund, iaitu dana umum, dan yang ketiga adalah perpetual fund ataupun dana kekal. Yang kita maksudkan dengan dana langsung adalah apa yang telah pun para penyumbang menyumbang kepada inisiatif yang dilakukan oleh Sedekah House bersama-sama dengan Chainmakers. Tuan-tuan telah menyumbang untuk membiayai pembedahan anak-anak di Institut Jantung Negara. Kita telah pun bersama-sama mencerahkan beberapa kampung di pedalaman Perak dan juga Johor dengan kerjasama UTM dan juga pelbagai inisiatif yang lain. Manakala dana general ialah apa yang dipilih oleh penyumbang, termasuk oleh Bank Islam sendiri juga sebagai penyumbang korporat kepada Sedekah House, yang memberikan autoriti kepada jawatankuasa Sedekah House di Bank Islam membuat keputusan ke mana mahu disalurkan. Dan Alhamdulillah, seperti mana laporan impak yang telah dikeluarkan tahun 2021, laporan prestasi tahun 2020, tuan-tuan telah melihat bagaimana dana-dana tersebut telah disalurkan. Satu lagi yang perlu dilakukan oleh Sedekah House ialah untuk memperkasakan dana kekal ataupun perpetual fund. Dan pada masa ini telah pun ada 2 bentuk dana kekal. Yang pertama adalah dana kekal bagi tujuan pembiayaan mikrobangkit, yang mana kita telah mulakan dengan menerima sumbangan sebanyak 4 juta ringgit bagi tujuan memberikan pembiayaan ataupun pinjaman mikro tanpa barang faedah ataupun pada kadar 0% kepada para peminjam mikrokredit yang mahu untuk mengembangkan perniagaan mereka tetapi masih lagi belum bankable. Yang kedua adalah apa yang kita bicarakan hari ini, Yahuda, iaitu
dana kekal bagi tujuan untuk menjaga kebajikan dan juga pendidikan anak yatim di Malaysia ini, dan telah pun kita lancarkan pada bulan Mei 2022 yang lalu. Dan seperti mana namanya dana kekal, sebenarnya itulah yang merupakan hasrat terbesar bila mana Bank Islam melancarkan sedekah haus sesuai dengan maksud sedekahun jariah, iaitu sedekah yang bersifat berpanjangan. Dan cara untuk menjadikan sedekah itu berpanjangan adalah dengan kita membentuk satu takungan dana yang besar, dan kemudian dilakukan proses pelaburannya menjana keuntungan, dan kemudian akan digunakan untuk tujuan menjaga kebajikan anak-anak yatim dan juga pendidikan mereka. Begitulah yang boleh saya jelaskan pada awal ni, Udah. Okey Ustaz. Saya kira sangat murnilah apa yang diusahakan oleh Sedekah Haus ini, apatah lagi dalam situasi kita masih lagi merasai kesan-kesan pandemik COVID-19 ni kan. Dan kalau kita tengok data pun, kalau setakat September tahun lepas sahaja pun jumlah anak-anak yang menjadi yatim disebabkan ibu, bapa ataupun penjaga meninggal adalah menghampiri 5,000, dan pastinya nombor ni sudah meningkat sehingga bulan ini 2022 kan. Jadi bila kita dengar aspirasi yang sangat besar daripada Sedekah Haus dan Bank Islam untuk membawakan dana anak yatim ni, mungkin rakan-rakan pendengar kita juga tertanya-tanya bagaimana pula dari sudut pelaksanaannya. Sebab tadi Ustaz sebutkan ada perpetual fund yang pastinya ramai orang menyumbang, dan mungkin ramai lagi yang ingin menyumbang tapi nak tahu bagaimana dana tu dimanfaatkan dan bagaimana pelaksanaannya, Ustaz. Okey. Saya nak mengajak para penonton sekalian mengimbau kembali ke tahun 50-an, pada tahun 1958, ketika mana Profesor Diraja Engku Aziz telah pun membentangkan satu kertas kerja kepada kerajaan, yang mana pada ketika itu salah satu daripada pain point yang ada dalam masyarakat kita adalah jemaah haji yang pergi menunaikan ibadah haji telah pun menjual tanah mereka, menjual binatang ternak mereka, dan kemudian menyimpan duit mereka di bawah bantal dan sebagainya lah pada ketika itu, kerana tiadanya satu penyelesaian yang patuh syariah di mana mereka boleh melabur dan juga menyimpan bagi tujuan melakukan ibadah haji. Profesor Engku Aziz pada ketika itu mencadangkan supaya diwujudkan satu dana, dan kerajaan telah pun bersifat responsif kepada cadangan tersebut, dan ditubuhkan Perbadanan Tabungan Wang Jemaah Haji yang kemudian yang mula beroperasi pada tahun 1962. Kalau kita melihat pada data pada ketika itu, yang bermula hanya dengan 1,600 orang pendeposit, dengan pada tahun pertamanya jumlah deposit yang diterima sekitar RM46,000 sahaja. Ia telah pun dikembangkan lagi apabila Parlimen meluluskan satu Akta Tabung Haji pada tahun 1999 yang menggabungkan pejabat urusan tabung haji yang berpusat di Pulau Pinang dengan Perbadanan Tabungan tadi menjadi lembaga urusan tabung haji. Hari ini kan sudah kita tengok apa impak yang telah dibuat oleh tabung haji dengan memiliki pegangan dalam equity yang besar, bahkan mengasaskan penubuhan Bank Islam sendiri yang kemudian mengasaskan Sedekah Haus ini. Jadi saudara dan saudari sekalian, bezanya adalah dalam konteks tabung haji tersebut, ianya adalah bersifat adanya elemen komersial bagi pendepositnya mengharapkan pulangan, dan kemudian dengan kecekapan pengurusan dana fund management. Fund management ni satu perkara yang penting lah bila kita menguruskan dana. Bagaimana ianya disalurkan, bukan sahaja menyelesaikan masalah jemaah haji yang ingin pergi melakukan ibadah haji, tetapi juga telah berjaya mengurangkan jumlah yang perlu mereka belanjakan disebabkan oleh subsidi yang berjaya dibentuk hasil daripada penjanaan kewangan, dan kemudian telah pun ada spillover effect, kesan-kesan yang seterusnya yang menjana penubuhan Bank Islam, penubuhan Takaful Malaysia, syarikat-syarikat lain yang tabung haji melabur. Tabung haji kemudiannya membayar zakat yang tidak kurang daripada RM50 juta pada setiap tahun sekarang, dan juga penubuhan Yayasan Tabung Haji yang memberikan kesan kepada
yang telah memberikan sumbangan kepada pelbagai lapisan anggota masyarakat kita. Bank Islam pun samalah Huda ya. Yang ingin saya tonjolkan di sini ialah bagaimana suatu inisiatif kecil yang tujuannya hanya untuk menangani satu titik kesakitan khusus masyarakat, apabila dijana pengurusan kewangannya dengan baik, maka ianya telah akan memberikan kesan yang besar. Sedekah haus juga sebenarnya pada kami di Bank Islam, kita melihat apa yang kita lakukan ini sebagai gift economy, ekonomi yang berasaskan kepada sumbangan. Bagaimana anggota masyarakat memberikan sumbangan, dan sumbangan ini adalah berbeza dengan beberapa dana sosial lain. Kalau kita ambil contoh zakat, zakat kan ada fiqh zakatnya, yang mana dalam fiqh zakat ini bila mana autoriti zakat, agensi mengurus zakat menerima zakat, dia ada syarat-syarat bahawa dia perlu habiskan, pergi kepada 8 asnaf dan sebagainya, dan tidak semudah-mudahnya boleh diwujudkan keputusan untuk menjadikan reserve, dilaburkan kerana asnaf masih ada lagi keperluan. Tapi berbeza dengan sedekah yang kita jadikan sebagai asas kepada sedekah haus ini, yang dari sudut peraturannya lebih relax lah, lebih relax dari sudut pembuatan keputusannya. Jadi kalaulah kita dapat mencapai satu takungan yang besar, yang sekarang ni kan sudah kita letakkan sasaran 20-40 1 bilion ringgit. 1 bilion ringgit ini ianya bukan tentang hanya kebajikan. Kita memang dalam komunikasi dengan kita masyarakat, hasil daripada pengiraan yang kami lakukan, kalau at minimum of 3% return every year, kita boleh menjana daripada 1 bilion ringgit lebih kurang 30 juta ringgit, ataupun 3 juta ringgit setiap bulan, yang tanpa memerlukan kita meminta-minta daripada anggota masyarakat yang lain. Ini adalah satu benda yang bersifat sustainable bagi menangani ataupun menyantuni keperluan pendidikan dan juga kebajikan anak yatim. Soalan yang kita ada sekarang ni sudah ialah bagaimana 3% itu mahu dijana. 3% ni sebenarnya tidak besar tuan-tuan. 3% ini kita hanya tanda araskan kepada fixed deposit. Fixed deposit yang rata-rata itulah average return yang diberikan dalam pasaran. Tetapi organisasi seperti Bank Islam yang ada treasury-nya, yang ada kepakaran fund managementnya, panjang sikit sudah ya. Kalau apa ni perlu panjang untuk memberikan penjelasan. Organisasi yang seperti Bank Islam yang dengan ada payment channel-nya, ada kepakaran pelaburannya, ada kepakaran fund managementnya ini, boleh untuk menjana lebih daripada 3%, kan? Hatta jumlah yang sama untuk memberikan pulangan, maka perlu kepada aktiviti-aktiviti penggunaan dana. Saya contohkan pada masa sekarang di bawah payung bendera sedekah haus juga kita telah memberikan pembiayaan mikro. Kita di Bank Islam memberikan pembiayaan mikro IT card sebagai contoh pada kadar 4% kepada penerima pembiayaan mikro kita, yang kita telah keluarkan setakat hari ini hampir 3 juta ringgit kepada 150 orang penerima pembiayaan mikro. 4% ini kita berikan dalam keadaan kita menggunakan satu dana yang tersedia dalam negara kita ini, yang Bank Islam ada keperluan untuk membayar pulangan balik kepada badan tersebut, dan sekiranya jumlah, saya contohkan 3 juta lah jumlah yang kami telah keluarkan pada ketika ini, adalah didanai daripada jumlah didanai daripada perpetual fund ataupun sedekah haus orphan fund ini, maka 100% 4% itu adalah menjadi pulangan kepada sedekah haus. Kerana pada ketika ini tuan-tuan sekalian, Bank Islam telah pun memastikan bahawa 100% kutipan yang diperolehi daripada awam pergi secara langsung kepada beneficiaries. Gaji saya lah kan, operator kepada sedekah haus dan juga pasukan sedekah haus Bank Islam, keseluruhannya dah ditanggung oleh Bank Islam. Kita tidak mengambil apa-apa allocation daripada dana sedekah haus ataupun daripada pulangan pelaburannya bagi tujuan untuk membiayai kos operasi, operating expenditure kepada sedekah haus ini. Jadi that is the gift economy lah yang kita modelkan, yang kita yakin dengan cara itu hasrat untuk
secara perpetual, secara berterusan, jumlah minimum 3 juta ringgit boleh disalurkan untuk kebajikan dan pembiayaan anak yatim. InsyaAllah ni 3 juta tu bukan amount yang sikit tu, dan pastinya insyaAllah boleh memberi manfaat kepada ramai anak yatim Setiap bulan. Setiap bulan ni 3 Setiap juta bulan. Ustaz? Setiap bulan. Setiap bulan, Masya Allah. Dan saya kira bila Ustaz sebut pasal fixed deposit, pembiayaan tu, adakah penyumbang perlu risau tentang duit tu rugi ataupun hilang? Okey. Satu soalannya ialah, saya sebut 2040, sekarang kita pada tahun 2022, lambat lagi baru terus start lagi. kan. Lagi 18 tahun. Jadi adakah anak yatim ini akan memperolehi manfaat daripada apa yang kita strukturkan ini hanya pada tahun 2040? Jawapannya tidaklah. Jawapannya ialah dalam dasar yang kita wujudkan untuk menguruskan sedekah haus ini, Huda, ya, kita meletakkan polisi 20-80. Apa 20-80 ialah pada setiap tahun, umpamanya pada tahun kewangan 2022 hari ini, pada penghujung tahun ini 31 Disember, kita akan melihat berapa banyakkah kutipan yang telah pun diperolehi oleh sedekah haus bagi tujuan orphan fund ini. Katakan pada penghujung tahun ini, jumlah kutipan yang kita perolehi adalah 10 juta ringgit. Dengan polisi 20-80 ini, 2 juta daripadanya akan terus digunakan untuk manfaat anak yatim pada tahun 2023 akan datang. Manakala 8 juta itu akan dilaburkan oleh Bank Islam dalam pelbagai instrumen pelaburan untuk menjana keuntungan, dan itulah yang akan berlaku seterusnya, yang bolehlah kita translatekan dalam bentuk unjuran bahawa satu ketika nanti ianya boleh membentuk saiz 1 bilion yang kita letakkan sebagai sasaran kita. Jadi dari sudut kemimbangan, hilang dan sebagainya, kerana itu sedekah haus ini kami percaya di Bank Islam patut diuruskan dalam kerangka perbankan. Hari ini orang percaya letak duit di bank dah kan. Kan tak ada orang yang kata letak duit kat bank hilang. Jadi seperti mana corporate governance, tata kelola korporat yang ada di Bank Islam telah pun mentadbir urus bank ini bagi operasi perbankannya, perkara yang sama juga kita panjangkan dalam menguruskan sedekah haus. Akan ada pemantauan daripada lembaga pengarah, keputusan-keputusan yang berkaitan dengan syariah dan pelaporan yang dibawa kepada Majlis Pengawasan Syariah. Setiap tahun kita diaudit oleh bahagian audit dalam, dan pada setiap bulan juga laporan kewangan, kedudukan kewangan terkini, collection dan juga pengeluaran dibentangkan kepada jawatankuasa sedekah haus dan zakat Bank Islam yang dianggotai oleh anggota pengurusan kanan yang dilantik oleh bank. Jadi saya bagi assurance bahawa seperti mana bank telah beroperasi pada ketika lalu dengan satu tadbir urus yang mampan, maka perkara yang sama jugalah pengalaman yang dibawa kepada pengurusan sedekah haus, termasuk yang berkaitan dengan dana anak yatim ini. Cukup jelas saya kira penjelasan Ustaz Nazri dari sudut model pelaksanaan dan juga bagaimana kerangka tadbir urus itu akan mampu menjamin dana-dana yang diberikan oleh tuan-tuan, puan-puan yang dikhususkan untuk anak-anak yatim ni. Kita masih ada lagi beberapa soalan berbaki untuk kita tanyakan pada panel kita hari ini. Pastinya masih berkisar di bawah topik dana anak yatim, sedekah haus dari buayan ke graduasi. Namun sebelum itu kita berehat sebentar, kita saksikan bersama-sama suatu tayangan video yang telah disediakan oleh penganjur. Dipersilakan. Anak-anak ini tidak memilih untuk dilahirkan tanpa ibu, tanpa bapa atau kedua-duanya, maupun untuk kehilangan mereka
sebelum meningkat usia dewasa. Tidak dapat digambarkan membesar di institusi tanpa sentuhan lembut seorang ibu dan perlindungan seorang bapa serta kehangatan sebuah rumah. Seringkali anak-anak ini menghadapi masalah keyakinan diri yang rendah walaupun sebelum mereka keluar ke dunia nyata pada usia 18 tahun. Mereka juga kurang biaya kewangan untuk melanjutkan pelajaran. Tiba masanya kita sambut tangan mereka serta memberi jaminan masa hadapan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafilul yatim lahu aw li ghairihi ana wa huwa kahataini fil jannah." Maksud, orang yang menanggung anak yatim miliknya atau milik orang lain, aku dan dia seperti dua ini di syurga. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan dua jari baginda sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Muslim. Rakan-rakan pendengar, kita kembali berdiskusi bersama Jendela Sedekah House, masih di bawah topik yang sama, dana anak yatim Sedekah House dari buayan ke graduasi. Dan kita masih lagi bersama panelis kita, Tuan Haji Muhammad Nazri Cik, merupakan Ketua Pegawai Rangkuman Keuangan Kumpulan Bank Islam. Baik, kita nak ke soalan seterusnya, Ustaz. Ya. Okey, Ustaz, kalau kita melihat kepada konsep yang dibawakan oleh Sedekah House untuk pengurusan dana anak yatim ini dari buayan ke graduasi, ini adalah satu komitmen yang sangat besar saya kira. Sebab kalau nak kira sampai ke graduasi tu umur baby tu pun dah mencapai 20-an. Jadi mungkin makan tempoh masa yang sangat panjang lah. Dan itu komitmen yang sangat besar. Mungkin dari sudut pelaksanaannya Ustaz boleh kongsikan, adakah ada fasa-fasa tertentu bagi untuk nak cover kan dari buayan ke graduasi ni, atau macam mana Ustaz? Terima kasih Huda. Sedekah House telah pun melakukan kajian dan kemudian kami memuktamadkan bahawa kaedah intervention yang akan dilakukan oleh Sedekah House dalam kerangka anak yatim ini kepada tiga peringkat lah. Yang kami mengenal pasti beberapa chainmakers ataupun rakan pelaksana yang bersama dengan kami bagi tujuan untuk melaksanakannya. Peringkat yang pertama adalah daripada kecil, kerana kepercayaan kita bahawa sepatutnya anak-anak yatim ini sebenarnya hendaklah berada bersama dengan keluarga, bukan mereka ini dihantar ke rumah anak yatim. Dan inilah yang kita istilahkan sebagai DI, deinstitutionalization. Itu anak yatim tidak berada di institusi tetapi berada bersama dengan keluarga. Bagi pihak keluarga ni sebenarnya satu perkara yang amat mulia lah bagi kita, iaitu sekiranya ada di kalangan ahli keluarga kita yang meninggal dunia, maka kita sebenarnya yang bertanggungjawab untuk mengambil alih tugas sebagai wali untuk menguruskan anak yatim tersebut, bukannya menyerahkan kepada pihak yang lain. Dan lebih mulia lagi sekiranya
anak yatim itu bukanlah anak yatim daripada kaum kerabat kita, tetapi tiada hubungan darah pun, kita masih lagi memberikan santunan ataupun jaminan kepada masa depan anak yatim tersebut. Jadi maka oleh kerana itu Sedekah Haus dalam solusi pertama ini kita bekerjasama dengan rakan pelaksana kita, Orphan Care Foundation, untuk memberikan pembiayaan supaya anak yatim yang dikenal pasti terus kekal bersama dengan keluarga mereka. Rakan kongsi kami, Orphan Care Foundation ini, telah beroperasi bagi tujuan untuk DI ini memberikan sokongan pada keluarga supaya anak yatim kekal bersama dengan keluarga. Anak yatim bukan hanya perlukan kepada makanan, bukan hanya perlukan kepada perlindungan, shelter, tetapi mereka juga perlukan kepada love and care. Dan sebenarnya yang terbaik untuk memberikan love and care adalah yang memiliki hubungan darah dengan mereka, iaitu keluarga. Jadi andai kata kalau ada seorang bapa meninggal, ibunya ada masalah kewangan, adalah menjadi cita-cita kita di Sedekah Haus supaya ibunya diberikan bantuan kewangan supaya dapat dikekalkan anaknya untuk tinggal bersama dengan keluarga dan membesar dalam lingkungan keluarga, bukan dihantar ke rumah anak yatim. Yang kedua, kita tak menafikan bahawa ada juga yang kemudiannya berakhir di rumah anak yatim. Di sini Sedekah Haus berhasrat untuk memberikan sokongan supaya infrastruktur di rumah anak yatim itu adalah berada dalam situasi yang amat kondusif untuk tujuan pembangunan anak-anak yatim tersebut. Dan dengan tujuan ini kita ada rakan kongsi seperti Yayasan Anak Yatim Malaysia, Yawatim, yang melakukannya bersama-sama dengan kita. Dan yang ketiganya adalah secara perundangan dalam negara kita ini, anak yatim sebenarnya mereka hanya boleh tinggal di rumah anak yatim sehingga umur 18 tahun. Lepas daripada umur 18 mereka sebenarnya patut keluarlah daripada rumah anak yatim. Sedangkan umur 18 kan, kita pun masih ingat semasa kita sendiri berumur 18 tahun yang masih lagi perlukan banyak bimbingan. Apatah lagi kalau kita mendapat peluang untuk belajar di universiti, di pusat-pusat kemahiran, maka pada ketika itu kita memerlukan bantuan kewangan. Dan itulah yang menjadi hasrat kepada Sedekah Haus Orphan Fund ini, untuk anak-anak yatim ini dibiayai. Dan kita bekerja dengan rakan kongsi Youth Empowerment Foundation, ataupun dahulu dinamakan sebagai Yayasan Jacob Malaysia, untuk tujuan tersebut. Dan pada hari kita melancarkan dana anak yatim Sedekah Haus tempoh hari, kita telah pun memberikan komitmen, bahkan telah menyediakan dana berjumlah lebih daripada RM700,000 untuk peringkat pertama, pengeluaran peringkat pertama, iaitu membiayai kos operasi Orphan Care Foundation. Dan kita juga telah pun menyumbangkan RM25,000 setiap kepada 11 buah rumah anak yatim di Perak dan juga Selangor. Dan kemudian kita juga telah pun mempersetujui untuk memberikan beasiswa kepada 60 orang anak yatim dengan kerjasama Yawatim dan Youth Empowerment Foundation. Perkara yang sama akan terus diulangi pada tahun-tahun yang akan datang sekurang-kurangnya dengan komitmen daripada pihak Bank Islam sendiri. Dan besarlah harapan kita sekiranya tuan-tuan dapat turut menyumbang, memberikan sokongan, kerana jumlah yang akan dikeluarkan itu akan lebih banyak lagi bagi tujuan anak yatim pada tahun 2023 dan seterusnya. Okey, itu dia rakan-rakan pendengar. Saya kira cukup komprehensif jawapan daripada Ustaz Nazri, dari sudut model pelaksanaan, bagaimana dari sudut tadbir urus bagi menjamin dana anak yatim ini, dan juga dari sudut rakan-rakan pelaksana
bagaimana kita nak care for anak-anak yatim ni dari buaian ke graduasi. Jadi Ustaz, kita dah hampir ke penghujung. Untuk akhirnya kita nak persilakan Ustaz Nazri untuk berkongsi dengan rakan-rakan yang mengikuti siaran kita hari ini. Mungkin Ustaz ada harapan daripada rakan-rakan penonton kita terhadap dana anak yatim Sedekah House ini. Ustaz. Harapan sudah tentu supaya tuan-tuan dan puan-puan sekalian memberikan sumbangan kepada dana ini supaya saiznya bertambah. Dan baru-baru ini kan Huda sempena dengan tahun 39. Tahun ni Bank Islam berusia 39 tahun. Bank telah melancarkan satu kempen ringgit tu ringgit. Ringgit tu ringgit berjumlah yang mana nombor 39 tersebut kita translatekan kepada 390,000. Sekiranya anggota masyarakat menyumbang RM1, maka akan ditambah lagi RM1 untuk dana ini daripada pihak bank. Dan sehingga akhir bulan Julai yang lalu kita telah pun mengutip sekitar RM80,000 daripada anggota masyarakat. Masih ada lagi RM310,000 yang akan ditambah dolar tu dolar. Dan sekiranya jumlah tersebut tamat sekalipun tuan-tuan, kita mengharapkan bahawa tuan-tuan terus menyumbang pada dana anak yatim ini. Tuan-tuan sekalian, saya nak tutup dengan satu hadis Nabi SAW yang Nabi mengungkapkan antaranya ana wa kafilul yatim kahatain. Aku dan juga kafil kepada anak yatim adalah ibarat dua jari ini, kata Nabi SAW, menggambarkan bahawa kerja menjaga anak yatim ataupun kafalatul aitam ini adalah kerja yang amat mulia di sisi agama. Dan begitu jugalah sebaliknya, kalau kita mensia-siakan anak yatim, maka juga adalah satu kerja yang jelek daripada pandangan agama kita. Maka kerana itu kita bersama-samalah melakukan tugas kafalatul aitam. Istilah kafalah ni tuan-tuan, dari sudut syarak pun satu istilah yang besar. Kalau kami di bank, ada orang datang ke bank meminta bank garanti yang di bawah kontrak kafalah. Bank ada tanggungjawab untuk menjadi garantor. Bererti sekiranya pelanggan tersebut gagal, maka bank yang kena step in untuk ganti sesiapa yang telah pun digaranti oleh bank. Maka istilah yang samalah yang Nabi gunakan bila menyebutkan tentang tanggungjawab kita dalam konteks anak yatim ini. Tuan-tuan menyumbang melalui Sedekah House, kami menyaring rakan-rakan pelaksana, dan yang akan beroleh keuntungan dunia ini insya-Allah adalah anak-anak yatim secara berterusan, dan kita sama-sama akan menebus keuntungan kita di akhirat kelak. Sekian. InsyaAllah. Amin. Baik, itu dia rakan-rakan pendengar diskusi di bawah topik dana anak yatim Sedekah House dari buaian ke graduasi. Dan saya kira sudah cukup mendalam ya kupasan yang dibawakan oleh Ustaz Nazri tentang bagaimana dana anak yatim ini diurus oleh Bank Islam dan Sedekah House. Baik rakan-rakan pendengar, kita ambil peluang untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuan Haji Muhammad Nazri Cik, Ketua Pegawai Rangkuman Keuangan Bank Islam, kerana sudi bersama-sama kita di celah-celah kesibukan jadual beliau, sudi bersama-sama kita untuk berkongsi tentang dana anak yatim Sedekah House ini. Dan buat anda rakan-rakan penonton, jangan lupa untuk follow Sedekah House di media sosial, Facebook, Instagram dan juga YouTube untuk ikuti perkembangan-perkembangan yang dibawakan oleh Sedekah House. Dan episod akan datang Jendela Sedekah House, kita akan bawakan sendiri ketiga-tiga rakan pelaksana dana anak yatim kita. Rakan-rakan pendengar, penonton yang bersama-sama siaran kita pada hari ini, kita sudah pun tiba ke penghujung. Jangan lupa ikuti episod seterusnya Jendela Sedekah House. Jendela Sedekah House pada hari ini melabuhkan tirai. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.